Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'dihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. أما بعد, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memurniakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita berbahaskan insya-Allah taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi taala dan sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Mafhum daripada hadis tersebut, dua nikmat yang ramai di kalangan manusia tidak menggunakannya dengan cara yang betul, bahkan mensia-siakan akan kedua-dua nikmat tersebut. Apakah nikmat yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tersebut ia adalah satu perkara yang benar.
dua nikmat yang sering disia-siakan oleh ramai di kalangan manusia, iaitulah nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Berapa ramai tuan-tuan yang Allah Ta'ala kurniakan kesihatan yang baik kepadanya, tetapi dia tidak menghalakan penggunaan kesihatan tersebut pada mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ramai di kalangan mereka-mereka yang dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak pula dimanfaatkan akan nikmat kesihatan itu untuk melakukan ibadah sebanyak mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan begitu juga tuan-tuan, nikmat yang kedua, nikmat masa lapang. Ramai di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepadanya masa lapang, masa kosong tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akan tetapi tuan-tuan, berapa kerat saja, berapa ramai saja di kalangan mereka-mereka yang ada waktu kosong begitu banyak dalam kehidupannya sehari-hari, yang mana mereka itu menggunakan akan masa lapang ataupun masa kosong yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya itu untuk berbekal bagi menghadapi hari kiamat. Berapa ramai di kalangan manusia yang memanfaatkan masa lapang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya itu tuan-tuan untuk beribadat dan beribadat, melakukan ketaatan demi ketaatan sebagai bekalan untuk menghadapi hari kiamat. Kelihatan tuan-tuan yang hakiki, yang realitinya tuan-tuan, ramai yang mensia-siakan nikmat masa lapang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, tidak digunakan akan nikmat masa lapang itu tuan-tuan untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bahkan ada di kalangan manusia yang lebih teruk lagi tuan-tuan, apabila mereka menggunakan masa lapang yang Allah Ta'ala kurniakan itu untuk melakukan maksiyah, wal'iyazu billahi min dzalik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak termasuk di kalangan mereka-mereka yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mensia-siakan akan dua nikmat ini, nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang, maka hendaklah kita merancang. Kita merancang bagaimanakah kita nak gunakan, bagaimanakah kita nak manfaatkan kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita merancang bagaimana cara untuk kita memanfaatkan nikmat masa lapang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tuan-tuan, supaya kita dapat halakan penggunaan nikmat masa lapang itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa lapang ni tuan-tuan, masa ni tuan-tuan, ia kalau kita tidak manfaatkan ia pada perkara-perkara kebaikan, ia akan pergi tuan-tuan, dan dia tak akan kembali. Itu kaedah masa tuan-tuan. Bila ia datang dan dia meninggalkan kita tuan-tuan, dia tidak akan kembali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan setiap lahzah, setiap detik, setiap saat yang berlalu daripada masa yang dalam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, setiap saat yang berlalu itu, ia pada hakikatnya adalah umur kita. Setiap saat yang berlalu dalam kehidupan kita, ia pada hakikatnya adalah umur kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itulah tuan-tuan perlu untuk kita merancang bagaimanakah cara untuk kita memanfaatkan kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini tuan-tuan untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Dan kita perlu merancang bagaimanakah cara untuk kita menggunakan masa lapang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tuan-tuan pada perkara-perkara kebaikan dan ketaatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang masa ni tuan-tuan, ada satu perkara yang perlu kita fikirkan, iaitu keberkatan dalam masa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Keberkatan pada masa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang itu tuan-tuan berbeza-beza mengikut manusia. Ada yang Allah Ta'ala kurniakan keberkatan dalam masanya begitu besar sehingga dalam tempoh yang singkat dia boleh melakukan kebaikan yang begitu banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, seperti mana yang berlaku kepada golongan para sahabi, yang berlaku pada golongan para salihin, golongan para awliya. Mereka dikurniakan oleh Allah Ta'ala 24 jam macam kita tuan-tuan. Tetapi dalam tempoh 24 jam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka itu tuan-tuan, mereka berhasil, mereka mampu untuk melakukan pelbagai jenis kebaikan dan ketaatan. Baca Qurannya tuan-tuan, berzikirnya, berselawat ke atas Nabi, hadir ke majlis ilmu, melakukan muzakarah, mengarang kitab, mengajar ilmu kepada manusia, bertemu dengan, melakukan ziarah dan sebagainya. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat merasai akan keberkatan yang Allah Ta'ala jadikan pada masa yang kita ada tuan-tuan, maka hendaklah kita susun masa kita itu dengan melakukan perkara-perkara kebaikan. Kata ulama, nazim waqtaka tajid barakatul waqt. Hendaklah kamu menyusun waktu kamu, nescaya kamu akan mendapati akan keberkatan masa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Nazim, susun tuan-tuan, susun masa kita tersebut. Buatkan jadual sebagai contoh. Dari masa sekian, dari sekian ke sekian masa, apa kebaikan yang kita nak lakukan. Dari sekian masa ke sekian masa, apa kebaikan kita nak lakukan. Dari sekian masa ke sekian masa, apa yang kita nak lakukan. Senaraikan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rancang, susun masa kita itu tuan-tuan, maka insya-Allah kita akan dapat merasai keberkatan yang Allah Ta'ala jadikan pada umur kita, pada masa kita. Tuan-tuan, bila kita berada di akhir hari tuan-tuan, tatkala kita di atas baring di atas bantal sementara nak tunggu tidur tu tuan-tuan, kita recall balik. Kita hari ini daripada awal pagi apa yang kita dah lakukan. Kalau kita ada jadual tuan-tuan, kita dah tahu, hari ini alhamdulillah sudah buat sekian-sekian, sudah buat sekian-sekian. Maknanya pada akhir hari itu dah berhimpun pelbagai jenis kebaikan dan ketaatan yang telah kita lakukan pada hari tersebut. Dan alhamdulillah ketika itu kita akan lihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberkati masa yang dikurniakan kepada kita, sehingga pelbagai jenis ketaatan telah berhasil kita lakukan. Akan tetapi tuan-tuan, kalau seorang itu dia menjalani hidupnya, menjalani hari-harinya di atas dunia ini tanpa ada perancangan, tanpa ada penyusunan, maka tuan-tuan pada akhir hari sebelum dia tidur tuan-tuan, bila dia letak tangan di atas kepala tuan-tuan, sementara nak tidur tu, recall balik, dia akan fikir balik, apa yang aku buat hari ni? Tak ada apa. Okey, habiskan masa dengan nonton televisyen, pergi bersia-sia ke sana kemari, sembang dengan kawan-kawan. Itu je tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tidak merancang masanya, tidak menyusun masanya. Tapi kalau seorang itu menyusun masanya, merancang masanya tuan-tuan, pada akhir hari dia akan dapati, masya-Allah, pada hari ini telah banyak kebaikan yang telah saya lakukan, dan ini tuan-tuan akan membawanya kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah tuan-tuan, kita kata para ulama, hendaklah kita menyusun masa kita, merancang masa kita tuan-tuan, untuk kita halakan penggunaannya pada perkara-perkara ketaatan dan kebaikan, supaya kita dapat memaksimumkan masa lapang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk melakukan ketaatan dan kebaikan sebanyak mungkin, selain kita dapat merasai keberkatan yang Allah Ta'ala jadikan pada masa yang dikurniakan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jangan biarkan masa kita dalam sehari tuan-tuan berlalu tanpa ada perancangan padanya. Okey, kena rancang.
Esok tuan-tuan hari Sabtu Ahad public hujung minggu. Maka banyak masa tuan-tuan, Sabtu Ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu kalau bagi orang yang bekerja. Kalau orang yang dah pensiun tuan-tuan, tiada hari kosong, masa kosong. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, supaya dia tidak menyesal dengan nikmat, dengan nikmat masa yang Allah telah kurniakan kepadanya, dengan nikmat umur yang Allah telah kurniakan kepadanya di akhirat kelak. Maka hendaklah dari sekarang tuan-tuan kita menyusun dan merancang masa kita agar kita dapat menggunakan masa tersebut pada kebaikan dan ketaatan sebanyak mungkin, insya-Allah taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita pada hari ini tuan-tuan pada membahaskan kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Pada pertemuan yang lalu tuan-tuan kita telah bahaskan tentang salawat dan salam ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dah sebut tuan-tuan bahawasanya nama Nabi kita Muhammad, nama Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, mim ha mim dal, ada sabdu pada mim, dan ha dia itu ha pedas, bukan ha simpul, tidak. Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu bagi sekalian para nabi, imam bagi sekalian rasul, manusia nombor satu pada hari akhirat kelak tuan-tuan. Dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wala fakhra. Saya adalah penghulu bagi sekalian anak Adam pada hari kiamat kelak, bukan saya nak berbangga-bangga. Rasulullah khabarkan kepada para sahabat tuan-tuan, Rasulullah khabarkan kepada para sahabat bahawasanya baginda adalah penghulu bagi sekalian penghulu bagi sekalian anak Adam, penghulu bagi sekalian manusia. Dan ini satu pangkat yang begitu hebat tuan-tuan, yang tidak dikurniakan oleh Allah Taala kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan kata ulama, apa tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada umat baginda bahawasanya baginda adalah penghulu bagi sekalian anak Adam pada hari kiamat kelak? Hikmahnya tuan-tuan, supaya apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita tuan-tuan mengetahui akan kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketinggian martabat dan darjat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda merupakan penghulu bagi sekalian manusia pada hari kiamat kelak, manusia nombor satu tuan-tuan, maka ini akan menambahkan lagi cinta dan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manakala bertambah cinta dan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambahlah juga tuan-tuan semangat kita untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu tuan-tuan hikmah. Baginda sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita bahawasanya baginda adalah penghulu bagi sekalian manusia pada hari kiamat kelak, bukan baginda nak berbangga-bangga dengan kedudukan tersebut. Wa innama tahaddutsan bi ni'matillah. Akan tetapi tuan-tuan, perkhabaran tersebut disampaikan kepada kita semata-mata untuk nak mengungkapkan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk bertakabur, bukan untuk nak mengangkat diri dengan kedudukan tersebut. La. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan hikmahnya tuan-tuan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, apabila kita tahu, Masya Allah, betapa hebatnya, betapa tingginya darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menambahkan lagi cinta dan kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kala bertambahnya cinta dan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, akan bertambahlah juga semangat kita untuk mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang teguh dengan akidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dan memberi komitmen yang sepenuhnya dengan hukum hakam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ia adalah satu kecintaan yang memberi manfaat yang begitu besar kepada kita. Cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak seperti cinta kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Kerana cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau ia adalah kecintaan yang hakiki, maka cinta itu, tuan-tuan, akan menjadi asbab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Satu ketika, tuan-tuan, ada seorang sahabi dibawa bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sahabat tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat? Masya-Allah, soalannya, tuan-tuan, soalan yang besar. Sama seperti soalan yang pernah diajukan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang warid dalam hadis Jibril. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bila ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah, bilakah akan berlakunya kiamat? Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut, "Ma a'datta laha?" Apa yang telah engkau sediakan untuk engkau menghadapi hari kiamat tersebut? Maka, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujurnya, tuan-tuan, sahabat tadi menjawab, "Ma a'dattu laha katsira siyamin wala sadaqatin illa anni uhibbullaha wa rasulahu." Aku tidaklah banyak bersedekah, dan aku tak banyak berpuasa, ya Rasulullah. Cuma tinggal lagi aku benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu modal dia, tuan-tuan. Dia mengaku yang dia tak banyak ibadat, dia tak banyak melakukan amal ketaatan, amal kebaikan, tak banyak sedekah, tak banyak puasa sunat. Akan tetapi, tuan-tuan, dia kata apa? Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Cuma tinggal lagi saya benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallahil azim. Pengakuan itu, tuan-tuan, pengakuan yang dilakukan dengan penuh ketelusan, tuan-tuan, datang daripada lubuk hatinya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu akan bersama dengan insan yang kamu cintai tersebut di dalam syurga pada hari akhirat kelak. Subhanallahil azim. Itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan ataupun manfaat cinta seseorang manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, definisinya, ahli keluarga Rasulullah boleh datang dengan dua maksud. Yang pertama, ahli keluarga Rasulullah dengan maksud aqriba'un nabi al-mu'minun wa azwajuhu al-mutahharat. Kaum kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang beriman, termasuklah para isteri baginda ummahatul mu'minin. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita faham di sini, tuan-tuan, ahli keluarga Rasulullah dengan maksud yang pertama adalah kaum kerabat baginda yang beriman. Kaum kerabat di sini, tuan-tuan, maknanya anak baginda sallallahu alaihi wasallam, cucu baginda, dan turun ke bawah. Okey, Rasulullah, kemudian anak-anak baginda, cucu-cucu baginda, dan turun ke bawah. Selagi mana nasab mereka bersambung sampailah kepada Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Talib, suami kepada Sayyidah Fatimah Al-Batul bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kesemuanya dikira sebagai ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah, tuan-tuan,
para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ibu-ibu bagi sekalian para mukminin. Yang 11 orang itu tuan-tuan, kesemuanya termasuk dalam tarif ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah juga kita mencintai ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada manifestasi cinta dan kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta dan kasih kita kepada ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitin Nabi, hendaklah kita juga mencintai para isteri baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang itu tuan-tuan mengeji dan mencerca Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, mendakwa kononnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengkhianati baginda sallallahu alaihi wasallam, pernah berkeinginan untuk melakukan zina dengan seorang sahabat yang lain, ini tuan-tuan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, tumahan yang dilakukan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tumahan tersebut tuan-tuan, barang siapa yang mendakwa bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melakukan zina atau berkeinginan untuk melakukan zina dengan fulan bin fulan, maka orang ini tuan-tuan sekurang-kurangnya telah mendustakan 16 ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Wal a'yadu billahi min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi ahlu sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita mencintai, kita mengatakan bahawasanya mencintai isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada tuntutan, kerana ia termasuk kerana mereka itu termasuk dalam jumlah ataupun termasuk dalam pentarifan ataupun definisi ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli keluarga Rasulullah juga tuan-tuan boleh datang dengan maksud yang kedua, yaitu golongan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli keluarga Rasulullah dengan maksud yang kedua adalah golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adapun ahli keluarga, adapun para sahabat tuan-tuan, sahabat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dia mesti melengkapi 3 syarat. Yang pertama yang dikatakan sahabat itu mestilah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara adat. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara adat. Yang kedua, beriman dengan baginda. Dan yang ketiga, mati dalam iman. Ini tentang ta'rif sahabat. Bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam secara adat, tentu maknanya macam kita bertemu ni, pertemuan secara fizikal, bukan dalam mimpi, bukan di atas langit. Tidak. Kenapa para ulama kata yang dikatakan sahabat itu adalah yang bertemu dengan Rasulullah secara adat, yakni untuk nak mengeluarkan mereka-mereka yang pernah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tapi dalam mimpi. Mereka ini bukan sahabat. Ataupun yang pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi di atas langit. Seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa orang para anbiya pada malam Mi'raj. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit, tuan-tuan. Bukankah pada malam tersebut baginda bertemu dengan Sayyidina Adam alaihi salam, Sayyidina Idris alaihi salam, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Yusuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Pertemuan itu tuan-tuan berlaku di langit. Maka ini adalah satu pertemuan yang bukan biasa. Maka adakah para nabi yang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam bersemuka dengan baginda di atas langit pada malam Mi'raj itu dikatakan bahawasanya mereka termasuk dalam jumlah sahabi? Jawapannya la, tidak. Okey? Kenapa tuan-tuan? Sebab ta'rif yang disebutkan oleh para ulama tentang sahabat ni, mereka mestilah bertemu dengan Rasulullah secara adat. Pertemuan itu ia berlangsung secara adat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan beriman dengan baginda. Bertemu saja tapi tak beriman, tuan-tuan, tak jadi. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Golongan musyrikin Makkah, termasuklah Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka ini, tuan-tuan, begitu mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam dengan begitu rapat sekali, tuan-tuan. Bahkan mereka kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi mereka kenal anak-anak mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dah bertemu dengan Rasulullah ketika hayat baginda secara adat, tetapi disebabkan mereka tidak beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan sahabat. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati dalam iman. Mati dalam iman ni, tuan-tuan, itu syarat yang ketiga. Bertemu dengan Rasulullah secara adat, beriman dengan baginda, dan mati atas iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka difahami di sini kalau seorang itu bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman dengan baginda tapi mati dalam keadaan murtad, maka ini bukan sahabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang, tuan-tuan, yang hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tak sempat bertemu dengan Rasulullah. Mereka beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi tak sempat bertemu. Salah seorang di kalangan mereka, tuan-tuan, adalah Ashamatun Najashi, Raja Habsyah. Najashi. Najashi ni, tuan-tuan, dia satu gelaran bagi pemerintah Habsyah pada satu ketika dahulu. Macam Fir'aun. Fir'aun tu, tuan-tuan, dia satu gelaran bagi pemerintah yang tertinggi yang menguasai wilayah Mesir pada satu ketika dahulu, tuan-tuan, dinamakan Fir'aun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adapun yang menguasai ataupun pemimpin yang tertinggi yang menguasai wilayah di Habsyah pada satu ketika dahulu, tuan-tuan, dinamakan sebagai Najashi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya Ashamah. Tak kala berlakunya hijrah yang pertama, tuan-tuan, lebih kurang 80 orang sahabat yang Rasulullah hantar pergi ke Habsyah. Mereka mendapatkan perlindungan politik daripada siapa? Daripada Ashamatun Najashi. Ashamatun Najashi, tuan-tuan, pada awalnya menganut agama Nasrani. Akan tetapi, tuan-tuan, apabila sejumlah sahabat dihantar oleh Rasul SAW untuk berhijrah ke Habsyah pada ketika itu, disebabkan tekanan yang begitu hebat daripada orang-orang Quraisy, musyrikin Makkah ketika itu, lalu, tuan-tuan, mereka pergi berhijrah ke Habsyah, dapatkan perlindungan di sana, tuan-tuan, dan mereka disambut baik oleh Najashi. Lalu bangun sahabat, tuan-tuan, membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim tentang Sayyidina Isa alaihi salam. Lalu bila dibacakan, tuan-tuan, ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan Sayyidina Isa alaihi salam dalam seperti mana yang termaktub dalam surah Maryam, Ashamatun Najashi, tuan-tuan, mengalirkan air mata, menangis. Sebab apa, tuan-tuan? Apa yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim, apa yang didatangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran itu tentang Nabi Allah Isa, sama seperti mana pegangan Ashamatun Najashi. Akhirnya, tuan-tuan, Ashamatun Najashi telah pun menganut agama Islam, memeluk Islam, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tapi beliau sempat hidup di kurang 6 ataupun 7 tahun, tuan-tuan, begitu. Tapi tak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya sempat mengirimkan khuf yang diperbuat daripada kulit berwarna gelap, warna hitam, kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi, tuan-tuan, beliau tidak sempat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam secara bersemuka. Ashamatun Najashi di kalangan para salihin. Apabila beliau memeluk Islam, beliau komit sungguh-sungguh, tuan-tuan, dengan ajaran Islam, dengan hukum hakam Islam, sehingga akhirnya lebih kurang 6 ataupun 7 tahun setelah itu beliau meninggal dunia. Subhanallah, pada hari kematian Ashamatun Najashi, Jibril alaihi salam datang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam
memberi khabar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kematian ataupun kewafatan Ashamatun Najasyi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk sama-sama dengan baginda melakukan solat jenazah ghaib ke atas Ashamatun Najasyi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diceritakan tuan-tuan oleh golongan para ulama bahawa tuan-tuan pada waktu malam kelihatan cahaya yang terang terbit dari kubur Ashamatun Najasyi menyuluh ke arah langit. Dan ini tuan-tuan satu perkara yang luar biasa. Dan kata ulama tuan-tuan, ini petanda bahawasanya Ashamatun Najasyi adalah seorang wali di kalangan para wali Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karamah, menunjukkan bahawasanya beliau begitu berpegang teguh dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan, Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani tuan-tuan, beliau hidup pada zaman Rasulullah, memeluk Islam, menganut agama Islam, tetapi tak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Muslim Al-Khawlani ni tuan-tuan, masya-Allah, Allah Taala kurniakan kepadanya kelebihan ataupun karamah seperti mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di mana beliau tuan-tuan tidak lut dengan api. Orang-orang kafir tuan-tuan pada ketika itu di penempatan beliau musuhi Islam, sehingga beliau mencabar bila dah pemusuhan begitu meruncing tuan-tuan, Ashamatun Najasyi Abu Muslim Al-Khawlani tuan-tuan mencabar orang-orang kafir. Lalu beliau masuk ke dalam ke dalam api tuan-tuan, unggun api yang menyala, yang marak, begitu marak besar. Beliau masuk dalam itu tuan-tuan dan duduk di dalam api yang marak tersebut. Tanpa sedikit pun tuan-tuan terbakar daripada pakaian yang dipakai olehnya. Subhanallahil azim. Yang ketiga tuan-tuan adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ataupun Uwais Al-Qarni, beliau tuan-tuan berasal dari Qaran, satu wilayah di Yaman. Beliau tuan-tuan pun hidup pada zaman Rasulullah, menganut agama Islam ataupun beragama Islam. Akan tetapi tuan-tuan tak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab beliau sibuk berkhidmat kepada ibunya. Ibunya yang ketika itu uzur, lalu tak ada orang yang boleh khidmat kepada ibunya melainkan dia sahaja tuan-tuan. Maka subhanallahil azim, beliau berhasrat untuk bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi tuan-tuan, beliau tangguhkan hasrat tersebut semata-mata untuk berkhidmat kepada ibunya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat berkata kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka minta kepada Uwais agar didoakan kepadamu supaya diampunkan dosa-dosamu. Itu isyarat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Uwais Al-Qarni tuan-tuan, doanya mustajab. Beliau di kalangan orang-orang yang saleh, di kalangan para wali Allah, yang kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan diangkat, doanya akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Uwais Al-Qarni ini tuan-tuan, dia ada kisahnya tuan-tuan. Nanti insya-Allah pada bila dalam siri yang lain kita akan ceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Al-muhim tuan-tuan, beliau juga termasuk di kalangan orang-orang yang hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Uwais Al-Qarni bukan di kalangan sahabi. Sebab sahabat itu seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, ia mesti memenuhi 3 syarat tadi: bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara adat, yakni ketika Rasulullah masih lagi hidup, kemudian
beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam iman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara para sahabat Nabi, di antara para sahabat bagi golongan para anbiya, tuan-tuan, yang paling afdal adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi dia ada sahabat-sahabat dia. Dan yang paling afdal di antara para sahabat bagi sekalian Rasul adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat Rasulullah itu pula, tuan-tuan, yang paling afdal adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, mereka-mereka yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar Al-Kubra, yang mana bilangan mereka, tuan-tuan, kesemuanya adalah 313 orang. Di kalangan 313 orang itu pula, tuan-tuan, yang paling afdal adalah al-asharah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah di kalangan ahli syurga. Satu ketika, tuan-tuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian Rasulullah kata, Abu Bakar adalah ahli syurga. Kemudian Rasul sebutkan pula lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah di kalangan ahli syurga. Kemudian Uthman bin Affan adalah di kalangan ahli syurga. Kemudian Ali bin Abi Talib adalah di kalangan ahli syurga. Rasulullah sebut, tuan-tuan, 10 orang sahabat ketika itu, tuan-tuan, dalam satu majlis, bahawasanya mereka ni di kalangan ahli syurga. Lalu kesemua 10 orang ni, tuan-tuan, masyhur dengan gelaran al-asharah al-mubasysyirin bil jannah. Mereka ni, tuan-tuan, antara sahabat yang paling afdal daripada 313 orang sahabat-sahabat yang ikut baginda dalam peperangan Badar Al-Kubra. Ada 10 orang di kalangan mereka, tuan-tuan, yang paling afdal. Dan di antara yang paling afdal daripada 10 orang sahabat itu pula, tuan-tuan, adalah 4 orang yang menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling afdal di kalangan 4 orang itu pula, tuan-tuan, adalah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kata para ulama, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah wali yang paling afdal di kalangan para wali Allah. Yakni manusia yang paling afdal setelah golongan nabi dan golongan rasul adalah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi begitulah, tuan-tuan, maratib, tertib perbahasan tentang afdaliyah, tentang kedudukan golongan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi kata Tuan Syekh, selawat dan salam ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, penghulu bagi sekalian nabi, imam bagi sekalian rasul. Dan ucapan selawat dan salam juga ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Insya-Allah masuk apa? Nah, okey. Ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi perbahasan tentang mukaddimah kitab ini. Masih lagi pada mukaddimah. Nanti insya-Allah ke depan nanti kita akan sambung lagi. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita. Allah Ta'ala permudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak, cucu-cucu kita, ibu ayah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita dan sahabat handai kita. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala terima segala amal kebaikan dan ketaatan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Allah Taala bebaskan kita semua daripada penunggu hutang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Taala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. آمين يا رب العالمين. نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا